Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Musa bin Hassan selaku Presiden MCCC, Malaysia Crime Care Community. Datuk Razif tak datang? Tidak lupa juga yang banyak menjayakan usaha dalam memperjuangkan isu-isu yang melibatkan mangsa-mangsa jenayah, Timbalan Presiden Datuk Nazri bin Ibrahim yang banyak membantu dalam perjuangan untuk membantu kes-kes yang melibatkan mangsa-mangsa jenayah. Beliau merupakan Timbalan Presiden kepada MCCC dan beliau merupakan pemilik kepada tempat yang kita duduk ni lah, Naskin Cafe. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sam selaku penyelaras MHO di negeri Johor. Beliau juga adalah individu yang banyak memperjuangkan isu hak asasi dan kemanusiaan di Johor. Dan untuk pengetahuan, kebanyakan daripada mangsa-mangsa yang melibatkan penipuan kutu ini berasal daripada Johor, dan mereka datang dari jauh daripada Johor adalah untuk mendapatkan keadilan. Aktivis-aktivis MHO, NGO seperti Pakin, ZEC, rakan-rakan media yang begitu banyak membantu mengusahakan satu perjuangan untuk membela mereka yang dizalimi, yang ditindas, yang sebelum ini mungkin kurang diambil perhatian, dan kita akan terus mengutarakan isu-isu ini bagi mendapat pembelaan. Baru-baru ini tular di dalam media sosial yang mana wujud satu skim ataupun sindiket penipuan kutu. Bagi mereka yang tak faham, kutu ni merupakan satu program yang mana mereka menyimpan, dia macam saving. Kalau orang zaman-zaman dulu, makcik-makcik kita, mak-mak kita duk cerita pasal kutu ni, dia collect duit seorang RM10, RM10, cukup 12 bulan, orang yang pertama dapat. Cukup bulan kedua dia akan ada penggiliran lah untuk dapat. Ini konsep kutu ni bukan satu perkara yang baru. Dia merupakan perkara yang telah dipraktiskan daripada zaman mak-mak kita, nenek-nenek kita di kampung-kampung. Dah start ke? Dah start dah. Okey. Okey, tak apa, kita ni hanya introduction, belum lagi kita ni. Okey. Ambil masa. Okey. Yang menjadi isu yang sekarang ini adalah terdapat satu sindiket, terdapat satu program yang dijalankan secara kutu yang tidak mendapat kebenaran daripada mana-mana regulator ataupun agensi kawal selia ataupun mana-mana pihak di peringkat kerajaan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kutu ini sebenarnya ada akta khasnya. Akta itu dipanggil Seksyen 3 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 ataupun lebih dipanggil sebagai Akta 28, yang mana dalam akta ini telah memberikan satu larangan yang jelas. Mana-mana individu ataupun syarikat tidak dibenarkan sekali untuk menganjurkan pelaburan wang kutu, termasuk aktiviti mengutip wang bagi tujuan membina rangkaian perniagaan. Bermaksud, individu atau syarikat tidak dibenarkan untuk memungut wang kutu. Nombor satu, tak dibenarkan untuk memungut wang kutu. Wang kutu tidak dibenarkan untuk dipungut. Nombor satu. Nombor dua, tidak dibenarkan untuk melakukan apa-apa pelaburan yang melibatkan wang kutu. Memungut pun tak boleh, apatah lagi melabur. Dan kesalahannya amat besar, yang mana diperuntukkan boleh dipenjara maksimum 10 tahun atau denda sehingga RM500,000 atau kedua-duanya sekali. Maksudnya dia ada hukuman pilihan. Okay, itu di bawah Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 ataupun dipanggil Akta 28.
Jadi adalah satu individu ataupun satu entiti ini yang telah menjalankan satu program yang dipanggil Saving Sapiza. Betul nama Saving Sapiza kan? Dia menjalankan perniagaan, menjalankan usaha memungut wang kutu. Dan apakah kelainan yang berbeza dengan kutu-kutu yang zaman makcik-makcik, zaman mak-mak kita, nenek kita? Program Saving Sapiza ini menawarkan kutu ekstra. Ini nama dia, kutu ekstra. Ataupun dia panggil kutu ganti. Kutu ekstra aka kutu ganti. Yang mana orang yang membuat simpanan, menabung ataupun pungutan kutu ini bukan sekadar mendapat modal kutu dia sahaja, sebaliknya dia juga mendapat faedah tambahan. Berapa faedah dia? Berapa banyak? 10% ke 30%. 100 hingga 40%. Ada yang kena 60%. Faedah ekstra dia tu daripada prinsipal tu sehingga mencecah ke 60%. Oi, bukan main dahsyat. Bank pun tak mampu nak bagi macam tu. Kalau kita letak dalam saving deposit sekalipun, kita mungkin dah dapat mungkin less than 1% lah kalau you go for saving account. Kalau you go for mudharabah account pun maybe you can get more, maybe 1.5 something lah saya rasa. Kalau you go for fixed deposit pun, you paling tinggi you boleh pergi pun for 4%, betul tak? Adakah? Ada pergi sampai 3%, 4% lah. Kalau you pergi pada mana-mana lah, amanah saham hartanah lah, amanah saham mana-mana SB ke, boleh sampai pun 6%, 7%, adanya 5.5%, bergantung. Tak pernah ada satu saving dalam Malaysia ni yang boleh membayar ekstra sehingga 60%. Ini keunikan yang ada di dalam program ini. Jadi isunya adalah hari ini adalah terdapat ramai di kalangan mangsa-mangsa yang pada peringkat awalnya biasalah modus operandi mereka akan membuat pungutan dan mereka akan membayar ekstra tersebut. Mereka akan membayar, dia panggil kutu gantian tersebut ataupun ekstra faedah tu. Ramai yang terlibat. Ada di kalangannya yang saya jumpa merupakan ustaz. Ni ustaz ni yang saya jumpa ni. Saya betul-betul sedih. Ustaz kena tak Sri? Ustaz ni. Ada yang kena tu merupakan penjawat awam di kalangan guru-guru. Ada yang kena ni Tan Sri, ni nak minta maaf Tan Sri di kalangan anggota dan pegawai PDRM. Ni lagi dahsyat ni. Saya tak mau sebut lah siapa-siapa. Ni saya cerita mangsa-mangsa yang menjadi mangsa-mangsa. Ada individu perseorangan di kaki tangan swasta dan macam-macam. Kita sendiri dihubungi Tan Sri, lebih kurang dalam berapa orang jat? 50 ke 60 orang daripada anggota dan pegawai PDRM. Saya rasa sangat kesian bagaimana skim penipuan ini boleh sampai ke tahap ini dan jumlah anggaran mangsanya terlalu ramai. Anggarannya berapa? Berapa persen? Lebih ratusan orang. Ratusan? Kalau itu Johor saja hampir 60 orang. Kalau di Johor 600 orang. Di luar daripada Johor semua sekali, anggarannya berapa? Macam 1,000. Lebih daripada ribuan lah. Berapa jumlah yang tepat, kita tidak ada sistem ataupun database untuk mengetahui berapa jumlah yang sebenar. Tetapi maklumat kita anggarannya lebih daripada ribuan orang. Yang telah mengadu pada kita anggarannya lebih daripada 90 orang. Dan mereka telah membuat laporan polis. Okey. Pertama kali saya mengucapkan, saya kena mengucapkan, saya perlu memberi kredit kepada PDRM di sini. Kerana saya telah dimaklumkan bahawa bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah membuat tangkapan dan meriman mastermind dia, individu utamanya dan juga ejen-ejennya. Ejen-ejennya dipanggil admin. Perkataan admin tu digunakan kepada ejen-ejen yang di bawah dia punya konsep dia macam ni. Yang menjadi founder dipanggil Ibu Kutu. Dia ada nama dia, terminologi dia kena faham.
Yang menjadi founder dia dipanggil Ibu Kutu. Yang ejen-ejen yang memasarkan dan memungut wang di bawah-bawahnya dipanggil admin. Yang bawah-bawah mangsa ni dipanggil player. Ada tiga jargon ni. Ibu Kutu, admin dan juga player. Yang depan-depan ni player lah ni. Yang dekat depan ni victim, mangsa. Pada asalnya player, tapi sekarang dah jadi player. Faham player? Dah jadi player, maksudnya menjadi mangsa lah. Dah menjadi mangsa kepada penipuan ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman telah menangkap player atau telah menangkap mastermind yang telah menangkap Ibu Kutu ini, dan juga telah menangkap dan menyiasat dan riman beberapa orang player. Saya dimaklumkan 7 orang. Saya dimaklumkan 7 orang telah ditahan dan diriman dan sedang dalam siasatan. Isunya adalah, kebimbangan MSO adalah, saya bimbang siasatan yang dibuat akan membawa kepada serahan kepada agensi yang lain, iaitu agensi yang dipanggil Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Mengapakah begitu? Kerana kita ada National Financial NFCC ya? NCC. Dia panggil, sekejap saya baca. Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, National Anti-Financial Crime Center, yang mana semua kes-kes jenayah yang melibatkan kewangan ini akan dibawa kepada satu badan yang dipanggil NFCC, yang mana badan ini akan mengkoordinat, dan dia mungkin akan menyebabkan kes ini dibawa oleh agensi-agensi yang tertentu. Untuk maklumat, apakah agensi-agensi yang berada di bawah NFCC ini adalah seperti PDRM, seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, seperti Suruhanjaya Security, seperti Bank Negara. Kebimbangan saya adalah, sekiranya kes ini disiasat dan hanya dituduh di bawah undang-undang yang berkaitan dengan Akta Larangan Kutu. Mengapakah? Kerana undang-undang yang melibatkan Akta Larangan Kutu, hukuman maksimum bagi dendanya adalah RM500,000 dan dia merupakan hukuman pilihan atau maknanya penjara atau. Berdasarkan trend mahkamah, kita dapati bahawa apabila ada mana-mana hukuman yang berkonsep pilihan, mahkamah lebih cenderung untuk memberikan hukuman dalam bentuk denda. Bayangkanlah sekiranya hukuman itu adalah hukuman denda, dan denda yang dikenakan maksimum RM500,000, sedangkan jumlah kerugiannya berkira juta-juta. Adakah itu akan mencapai tujuan untuk memberikan pengajaran kepada individu-individu yang terlibat dalam penipuan? Kita ingin merayu kepada agensi-agensi yang berkaitan, agensi pihak-pihak yang seperti NFCC, supaya siasatan dibuat menyeluruh, tidak hanya diberikan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, tetapi juga disiasat di bawah Kanun Kesiasaan Jenayah Seksyen 420, jenayah tipu, dan siasatan itu perlu dilakukan oleh pihak PDRM. Mengapakah kita berkata demikian? Kerana kita semua umumnya tahu bahawa pertuduhan di bawah Seksyen 420 jenayah tipu mengenakan hukuman yang lebih berat, kerana ia melibatkan pemenjaraan maksimum selama 10 tahun. Oleh yang demikian, kita berdapati bahawa berdasarkan tiga-tiga elemen yang berada di bawah Seksyen 420 jenayah tipu itu, boleh didapati bahawa pihak terbabit akan memenuhi syarat-syarat atau memenuhi elemen-elemen jenayah tipu, seperti pihak tersebut telah memperdaya pengadu. Nombor satu, ada elemen memperdaya pengadu ataupun mangsa. Yang kedua, berlaku serahan harta bagi tujuan untuk memperdayakan. Ada serahan harta, mereka bagi wang, datangkan kerugian. Yang ketiga,
mendatangkan kerugian dan mempunyai niat untuk memperdaya pengadu dengan curang. Ini adalah elemen-elemen yang ada di bawah Seksyen 420 jenayah tipu yang pada kita telah dipenuhi elemen-elemen tersebut, dan kita ingin menyarankan supaya NFCC dan juga mana-mana agensi yang terlibat dalam siasatan untuk menyiasat dan menuduh individu dan pihak-pihak terbabit di bawah Seksyen 420 jenayah tipu, dan boleh juga pertuduhan itu dibuat dalam Akta Larangan Kutu juga, tetapi jangan dikesampingkan Seksyen 420 jenayah tipu. Maknanya tuduh dua-dua sekali, tuduh di bawah kanun kesiasaan dan tuduh juga di bawah Akta Larangan Kutu, supaya dengan ini akan lebih menakut-nakutkan mana-mana pihak yang lain untuk menganjurkan program-program yang sedemikian pada masa akan datang, dan dapat memberikan kesan yang besar supaya tidak ada lagi isu-isu yang melibat kebimbangan kita. Sekiranya individu tersebut hanya diberikan di bawah Akta Larangan Kutu dan dikenakan hanya hukuman denda dan dia bayar denda, dia juga pihak terbabit mungkin berkemungkinan akan melakukan satu perkara yang mana dia akan laku satu jenayah baru mungkin, program baru mungkin, dan tidak akan mencapai matlamat untuk mencegah jenayah. Ini terbukti bagaimana kes Teddy Teo di dalam kes Island Red Cafe. Dia hanya dikenakan hukuman denda. Selepas itu dia telah melakukan satu program baru yang dipanggil MBI. Sebab itulah kita hari ini ingin memberikan satu syor, mencadangkan kepada pihak berkuasa, pihak agensi penguatkuasaan, polis, NFCC, SC dan lain-lain lagi, dan juga yang paling penting Jabatan Peguam Negara, untuk kes-kes yang melibatkan penipuan kewangan, supaya tuduh di bawah mana-mana akta atau mana provision yang boleh menyebabkan berlaku pemenjaraan, supaya dengan ini akan memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa sekaligus akan menyebabkan pencegahan jenayah kepada pihak-pihak yang baru yang nak terlibat dalam jenayah. Mereka akan takut kerana merasakan bahawa undang-undang yang melibatkan penipuan kewangan di Malaysia adalah amat berat. Untuk itu hari ini kita berada di sini dengan memberikan gesaan-gesaan tersebut supaya pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab, memberikan satu siasatan dan memberikan pihak kerajaan, pihak Jabatan Peguam Negara dan Mahkamah mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pihak yang terlibat dalam pakej, dalam program yang melibatkan penipuan kewangan. Untuk tidak melengahkan masa, pihak kami dengan hari ini dengan itu menjemput Tan Sri Musa bin Hassan, Presiden kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Jadi apabila saya mendengar kalimat ataupun penerangan yang diberikan oleh Datuk Syam, saya mendapati bahawa transaksi haram ini tadi serupa macam labu peram ataupun Pak Mantelo. Okay. Jadi di sini memang ianya adalah satu kesalahan jenayah kerana penipuan. Tapi saya ingin mencadangkan bahawa benda ini tadi dapat kita mencegah sekiranya pihak-pihak bank akan memberikan laporan secepat mungkin di atas suspicious transaction report, kerana mereka kena menghantar suspicious transaction report kepada bank negara, di mana STR ini tadi apabila bank negara mendapatnya akan mengarahkan akaun itu tadi di frozen ataupun tidak boleh diaktivate, di mana ini akan tidak menyebabkan kerugian yang banyak kepada mangsa-mangsa. Jadi hubungan kerjasama ini tadi penting antara pihak bank negara, pihak polis, supaya kita dapat mencegah awal daripada ianya menjadi lebih buruk ataupun banyak mangsa yang tertipu. Ini penting, ya.
Dan yang kedua, ingin saya maklumkan bahawa kita perlu mewujudkan hubungan kerjasama antara semua agensi supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih tegas, dengan lebih cepat untuk mengenal pasti mana-mana syarikat yang mewujudkan mewujudkan transaksi mewujudkan report scam ataupun skim yang boleh mendatangkan kerugian pada masyarakat. Ini penting. Ya. Jadi di sini adalah kita mendapati bahawa pencegahan ini lebih awal lagi bagus sebelum ramai orang yang tertipu. Okay. Jadi di sini apabila kita dah mempunyai ramai mangsa-mangsa ini tadi, kita perlu bertindak dengan tegas untuk kita menentukan bahawa mereka yang melakukan scam ini tadi dapat diambil tindakan dengan cepat dan mereka ditangkap untuk menghadapi ke pengadilan. Ini penting. Sama ada kita dapat mangsa-mangsa ini dapat wang mereka balik, itu belum tentu lagi. Kerana apabila scam ini berlaku, wang itu telah dikeluarkan daripada situ. Terutama sekali macam kutu ni tadi, apabila dia dah tak terlarat nak beri pulangan yang tinggi macam 60% tu tadi, dia akan tutup. So bila tutup maknanya mangsa mengalami kerugian. Ya. Jadi pihak bank tu tadi perlu nombor satu meneliti sekiranya ada suspicious transaction, ia perlu dilaporkan pada bank negara di mana akaun tersebut boleh di-frozenkan supaya tidak kerugian lebih tidak berlaku kepada mangsa-mangsa ni tadi. Jadi hubungan ni tadi penting untuk kita wujudkan. Kita dah ada macam Datuk tadi beritahu the center untuk menentukan, menyelaraskan, koordinat tentang penyiasatan ni tadi. Tetapi kita berkendakkan bahawa mereka yang diambil tindakan ini mendapat hukuman yang berat agar ia menjadi pengajaran daripada lain-lain orang yang nak buat scam macam ni. Ya, kalau tidak, rakyat kita akan sentiasa menjadi mangsa. Saya rasa 2-3 tahun ni sejak PKP ni banyak orang mangsa-mangsa scam telah berlaku dan banyak orang telah membuat report. Jadi ini bukan saja mendatangkan kerugian kepada mangsa tetapi kerugian pada negara juga. Because mereka yang menipu ni dia tak bayar income tax. Okay. Jadi ini kerugian pada negara. Jadi agensi-agensi penguatkuasaan perlu mengambil berat tentang perkara ini agar mereka yang menjalankan skim penipuan ini tadi perlu dipantau dan diambil tindakan supaya tidak merugikan masyarakat kita, insya-Allah. Jadi ini adalah nasihat saya lah pada semua. Terima kasih. Saya menjemput Cik Sam selaku penyeras MHO di Johor untuk berbicara kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kebanggaan rakyat Malaysia. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, Datuk Syamudi Hashim, dan juga idola saya, Tan Sri Musa Hasan. Musa Hasan. Baik. Apabila saya pulang ke Johor, ini saya cerita kronologi macam mana saya boleh mengenali mangsa lebih rapat untuk memperjuangkan kes ni. Pertama sekali apabila saya pulang ke Johor, saya dapati ada kenalan saya menyatakan bahawa rakan-rakannya ada tertipu dengan kutu. Dalam pemahaman saya, bila sebut pasal kutu, mungkin dalam jumlahnya kecil, mungkin RM1,000, RM2,000, maksimum pun RM10,000. Tetapi apabila saya jumpa dengan mangsa-mangsa lebih kurang 10 orang pada malam tu dekat Johor Bahru, dan saya dapati angkanya bukan 1,000, bukan 2,000, individu seorang saja boleh cecah sampai RM170,000 seorang. Jadi apabila saya dapat tahu benda yang mengejutkan macam ni, saya kata ini bukan skim kutu. Macam mana kalau skim kutu ini dia boleh menjadikan satu penawaran ataupun benda yang menarik orang ramai, awam untuk melabur ataupun terlibat dalam program skim ni
dia mesti ada satu elemen, iaitu elemen yang menjanjikan ekstra yang disebutkan tadi pada mangsa, iaitu berapa persen tadi? 10 hingga 60%. Kalau Datuk Isham ada cakap tadi, bank pun tak ada menawarkan keuntungan sedemikian. Jadi apabila dia menawarkan keuntungan sebegitu, saya fikir macam mana kutu ni boleh menghasilkan keuntungan ataupun lebihan kepada siapa yang peserta, ialah player lah. Bila saya tanya balik, oh katanya lebihan tu dapat menerusi daripada orang yang menarik diri ataupun dia terminate secara automatik kerana melanggar peraturan kutu tu. Jadi apabila saya tanyakan balik, andai kata semua player yang terlibat ni semua bayar, semua ikut peraturan tu, daripada mana duit tu untuk dihasilkan sebagai lebihan kepada player? Jadi apabila saya dapat benda ni, saya nampak benda ni garar ataupun meragukan sanksi. Jadi saya bawakan kes ni untuk berjumpa dengan saya punya sipu. Jadi saya tanyakan, memang benda ini ada satu kemuskilan ataupun benda yang tak kena. Jadi apa yang meruntun jiwa saya, apabila saya meruntun jiwa saya kurang keras sebelum ni, tapi ini rasanya saya rasa nak marah, tapi saya cuba untuk kawal. Seorang mangsa pakai duit ayah dia yang tengah terlantar sakit, orang kata sakit kecil manis, dia gunakan duit tu, ikhtiar dia untuk dapatkan duit lebihan tu untuk diberikan rawatan kepada ayah dia, supaya ayah dia dapat rawatan yang lebih baik dekat hospital. Tetapi apabila sampai pada waktunya yang diharap-harapkan untuk dapat balik duit lebihan tu, duit tak ada, dan ayah dia telah meninggal dunia. Kepada mak kutu ni, kalau kena dekat adik-beradik ke, family ke, siapa je boleh terima? Siapa nak jawab kalau disebabkan duit yang tak diterima tu, ayah dia meninggal, antara asbabnya? Mana individu yang berterima keadaan macam ni? Ramai orang yang kata kita tengah survival mood, dan keadaan sekarang ni ekonomi tengah runtuh, orang nak cari duit lebihan untuk meneruskan kehidupan. Tetapi ada pihak yang jenis mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi bagi saya perkara ini perlu ditegah secepat mungkin, sebab benda ni bukan baru. Daripada zaman dulu lagi, benda ni dia orang kata upgrade. Dan kepada orang yang rasa, alah, hukuman ni tak setimpal pun, aku boleh buat lebih baik, macam mana aku nak tutup undang-undang ni, ada kelompongan, loophole dalam undang-undang tu, dia akan buat satu reformasi skim yang lebih jahanam lagi. Jadi saya minta kepada pihak kerajaan untuk tegah skim-skim mengarut macam ni, supaya dia tak menjadi satu barah sosial pada masyarakat kita. Orang ramai susah, dia tambah lagi menyusahkan. Janji palsu, semua orang menyusah sekarang. Ada yang bergadai, ada sampai paling anxiety. Siapa nak tanggung benda ni? Sekarang ni mungkin 1,000, akan datang 10,000, 1,000,000 orang, baru kita tindak. Tak boleh. Sebab itu saya harap dengan kerjasama pihak berkuasa dan juga badan peguam negara untuk melihat perkara ini secara lebih holistik, lebih mendalam. Kerana kalau tidak ditegah ataupun ditutup perkara ini, ia akan menjadi lebih parah pada masa akan datang. Sekian saja itu. Terima kasih.